Ah, Kenapa menjerit? Kau cuma hilang sepasang mata. Kau kena tahu aku Lin Warner dah hilang reputasi baik selama 3 tahun. reputasi. Lebih penting daripada mata suami kau ke? Sis, mata kau itu mana boleh nak bandingkan dengan nama Tuan Putri Sulung keluarga Lin setanding dengannya. Kalau bukan sebab kau sanggup dermakan kornea, tak mungkin kami benarkan kau masuk ke syarikat Lin. Kalian cuma pergunakan aku. Langsung tak ikhlas pun terima aku dalam syarikat Lin. Kau fikir apa? Apa yang syarikat Lin mahu? Sebab kau miskin? Sebab kau tak guna? Sebab kau tak mandi ke? Hah? Ha. Syarikat Lin begitu tidak kenang budi. Tak takut jadi bahan ketawa Jiangsu ke? Bahan ketawa? Kau tahu tak? Bila orang buta boleh melihat semula, apa perkara pertama yang dia buat? Apa? Tentulah kena buang tongkat yang menemaninya. Memandangkan kau jadi tongkat aku, kau kena sedia untuk dibuang. Pengawal, campakkan dia ke jalanan. Biar dia mati sendiri. Baik. Tunggu. Aku yang buta menilai orang. Mata ini. Tak rugi jika hilang. Aku pergi sendiri. Tak sangka pula si buta ini ada marwah. Cuma aku harap kau janganlah, bila dah nak mati kebuluran, datang merayu padaku lagi. Ada satu lagi. Loket jet peninggalan ibuku. Pulangkan padaku. Sekadar batu buruk, dah lama aku tak tahu di mana. Pulangkan. Kau kan buta. Nak buat apa dengan loket itu, lebih baik aku beri kau duit. Buat kau makan, Pulangkan. $10,000 cukup untuk beli 10 loket kau. Memang lebih dari cukup. Pulangkan. Tak cukup. $100,000. Pulangkan. Padaku. Kurang ajar. Yeshuan, jangan sampai aku berkasar dengan kau. Hanya kerana batu buruk kau nak cari pasal dengan aku. Sampah tetap sampah. Seketul batu buruk, kau anggap permata. Cari sendiri sajalah. Kalau jumpa itu milik kau. Hahaha. Ah, Aduhai, di lantai ini kenapa ada orang pula? Wah, bukankah ini menantu mulia keluarga Lin? Kenapa baring di lantai? akhirnya aku temukan kau. Di mataku. Kaulah perkara paling berharga. Mereka semua ini manusia yang tidak tahu bersyukur. Tak layak memiliki kau. Kami tak perlu miliki pun. Ambil batu buruk kau itu, cepat berambus. Kenapa cakap macam itu? Dia seorang yang buta. Malah mop lantai cuci stocking pun tak mampu buat kau suruh dia pergi. Macam mana dia nak hidup? Wah, Tuan Muda Zhang memang baik hati. Kalau bukan sebab menantu buta yang menumpang ini. Menumpang di keluarga Lin 3 tahun. Anda sudah lama. Jadi syarikat Lin punya menantu idaman. Saya Zhang Ziken ini memang begini. Walaupun hidup sendiri susah payah, tapi tak sanggup lihat penderitaan orang. Yeshuan, ikutlah saya. Saya pasti akan uruskan kamu dengan sebaik mungkin. Chang Zishen. Aku sudah tiada apa-apa lagi. Apa rancangan jahat engkau sebenarnya? Yeshuan, aku kesihan padamu. Lagipun kau jaga Warner 3 tahun tiada jasa. Ada penat lelahnya. Aduh Tuan Muda Zhang, dia si buta tak guna. Biarkan dia pergi saja. Kenapa nak bazir kata? Lin Warner. 3 tahun lalu kau buta. Akulah yang beri kornea itu biar kau melihat semula. Tapi sekarang kau hina aku di sini. Kau ada hati perut tak? Cuma sepasang kornea saja. Berapa sangat harganya? Kos keluarga Lin jagamu? Rasanya sudah cukup kan? Tak cukup. Kena pampasan. Yeshuan, ambil ini. Biar aku bawa kau ke tempat baik. Udah 3 tahun. Si pembawa malang ini akhirnya pergi juga. Syarikat Lin tak bermoral. Balas tuba pada aku. Aku sumpah kamu akan dilaknat Tuhan. Sampah. Kalau tak berambus, aku patahkan kaki kau. Keluarga Lin, hutang aku. Suatu hari nanti, aku akan ambil semula. Ya,
Ambil semula. Aku bantu kau. Ambil semuanya. Tuan Muda Zhang, jika kau ada hati, aku nasihatkan kau. Jangan bergaul dengan ahli keluarga Lin. Tahu. Aku tahu. Mari pergi. Ye Xuan, aku akan bawa kau ke tempat yang bagus. Tuan Muda Zhang, kau nak bawa aku ke mana? Nak bawa kau ke jalan kematian. Jangan salahkan aku. Salahkan diri kau yang terlalu naif. Dia sudah mati. Jika dia tak mati, dia akan cakap merapu. Bukankah itu akan merosakkan nama baik keluarga Lin dan Zhang? Tuan Muda Zhang, hebat sungguh hebat. Gelaran janda mati jauh lebih baik daripada janda cerai. Tapi, Kenapa? Adakah kau masih ada perasaan pada sampah ini? Jangan risau. Bila keluarga kita bersatu, syarikat Lin akan menjadi wangsa. Hahaha. Kedua-dua mata hancur, urat saraf semuanya putus. Di mana ini? Neraka kah? Tak sangka. Hidup pun aku buta. Mati jadi hantu pun tetap buta. Aku memang sampah. Dipermainkan sampai mati. 3000 tahun sudah aku Raja Iblis Tian Xuan akhirnya menunggu si buta. Siapa? Siapa kau? Pewarisan ilmu iblis langit. Ah, Aku boleh nampak. Di mana ini? Tuan selamatkan aku. Tuan Dewa ke? Dewa. Dewa iblis wujud dulu. Baru ada langit Tian Xuan. Lebih awal lagi tunduk 3 kali pada iblis. Tak mahu jadi dewa duniawi. Budak, mahu aku jadikan kau iblis. Iblis. Kebaikan 1 inci, kejahatan 1 kaki. Jika Buddha tak selamatkanku, biar aku jadi iblis. Jika Buddha tak selamatkanku, biar aku jadi iblis. Seumur hidupku berbuat baik. Korbankan mata demi orang. Akhirnya malah mati dengan tragis. Aku sedia terima ilmu guru. Ahahaha. Aku penguasa iblis. Tian Xuan warisanku takkan terputus. Kitab Tian Xuan merangkumi segalanya, ramalan kuno kosmos Bagua. Sains kuno, ilmu Feng Shui. Ilmu kelamin jalan dewa kau perlu hayatinya. Sujud di depan iblis bukan demi jadi dewa iblis atau dewa, hanya dalam satu niat. Iblis. hantu. Dunia manusia begitu dirindui. Cik muda, Awak, jangan kemari. Saya tak sengaja langgar awak. Awak yang tiba-tiba muncul. Balaslah pada yang bersalah, tuntutlah bela pada musuh. Jangan cari saya maafkan saya. kau pikir aku hantu? Tidak, awak jangan mendekat. Saya dilindungi Bodhisattva, dilindungi Buddha, dilindungi Sun King, dilindungi Tuhan. Amitabha, amen. Saya belum mati, lihatlah sendiri. Saya ada bayang. Lagipun, di siang hari ini, tiada apa yang berani berjemur di sini. Awak baru saja dilanggar begitu jauh. Kenapa tulang awak tiada apa-apa kecederaan? Malah tadi awak jelas. Saya ini sedang dalam pertapaan. Cubalah awak sentuh. Sik, dari mana loket jet ini? Jangan mendekat. Syukurlah awak selamat. Ini $100.000. Pergi ke hospital periksa. Ubat merawat yang hidup. Buddha bantu yang serasi. Memandangkan awak menolak, maka tiada jodoh antara kita. Di masa depan, jika berlaku sebarang musibah, jangan salahkan saya. Saya dari syarikat Yun Jiangzhou. Apa musibah yang boleh berlaku? Awak nampak sangat miskin. Ini kad perniagaan saya. Jika ada sebarang masalah, cari saya di syarikat Yun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Yun Shennan. Menarik sekali. Syarikat Lin, Syarikat Zhang, tunggulah pembalasan saya.
syarikat Lin malang menimpa. Nasib malang memang patut ditimpa sial. Nyonya tua, nyonya tua, nyonya tua, nyonya tua, nyonya tua. Nak memberontak ke? Nak rehat sekejap pun? Tak boleh apa jerit-jerit? Nyonya tua, tiada siapa panggil Anda. Anda bermimpi Kut. Mesti sebab menantu tumpang itu buat awak marah. Awak rehatlah. Nyonya tua, nyonya tua. Siapa? Jangan main-main keluar sekarang. Keluar. Keluar sekarang. Adakah saya terlalu penat? Ada halusinasi ke? Kenapa suara ini macam menantu tumpang itu? Siapa? Siapa? Menantu tumpang, bukankah kau sudah mati? Memandangkan makcik belum mati lagi. Saya tak sanggup nak pergi dulu. Saya salah. Saya salah. Tolong lepaskan saya. Tolong lepaskan saya. Sebenarnya saya masih sangat sukakan kamu. Sebagai menantu saya, semua ini angkara Zhang Zichen. Saya tak tahu apa-apa. Saya tak tahu apa-apa. Makcik kan orang paling berkuasa di syarikat Lin. Makcik tak tahu. Saya tak percaya. Yeswan, saya tahu kamu tak puas hati. Tapi keluarga Zhang sangat berkuasa. Mereka mahukan Waner yang sudah pulih penglihatannya. Saya pun tiada pilihan lain. Kamu pergilah sekarang. Saya janji takkan biarkan Waner berkahwin dengan Zhang Zichen dan biarkan dia tetap setia padamu. Saya tak percaya makcik. Saya rasa lebih baik saya bawa makcik pergi bersama. Supaya hati saya rasa lebih tenang. Waner, cepat masuk sini. Menantu tumpang itu datang balas dendam. Lihatlah. Waner, menantu tumpang itu datang. Balas dendam, mana dia? Tadi dia memang ada di sini. Nyonya tua, Anda pasti sedang bermimpi. Tidak, saya benar-benar melihatnya tadi. Saya juga melihatnya. Waner, Nyonya tua, apa yang Anda takutkan? Saya sudah kembali. Yeshuan, pergilah. Ini bukan tempat untukmu. Kemana saya harus pergi? Saya menantu tumpang keluarga Lin. Keluarga Lin adalah rumah saya. Yeshuan, saya tahu awak terkilan. Saya tahu awak cintakan saya. Tapi pikirkanlah. Bukankah mencintai seseorang itu bermaksud mahu dia bahagia? 3 tahun saya bersama, awak saya tak pernah rasa bahagia. Jika awak benar-benar cintakan saya, tolong tinggalkan saya. Boleh. Saya rasa nak muntah kenapa saya tak sedar sebelum ini. Lin Waner adalah wanita seperti ini. Tapi saya sudah berikan mata saya pada awak. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Yeshuan, awak cuma kehilangan mata, hanya tidak dapat melihat. Tapi saya akan tidak bahagia seumur hidup. Saya tak sampai hati. Ikutlah saya batalkan pertunangan kita. Saya beri awak kebebasan. Kaki saya patah. Kaki saya patah. Patah biarlah patah. Masa saya dilanggar kereta, saya tak tahu berapa banyak tulang saya yang patah. Kamu semua tak nak rasa ke? Apa awak nak buat? Kenapa kamu takut? Masa kamu khianati saya? Saya tak nampak kamu takut pun. Yeshuan, awak ni manusia atau hantu? Maaf ya, buat kamu kecewa. Saya ni panjang umur. Tak mati dilanggar kereta. Tak mati dilanggar. Si buta yang bernasib baik, kenapa tak pergi sembunyi? Sekarang nak cari mati ke... Betul tuh. Seorang si buta apa nak ditakutkan? Kalau awak mati pun, tetap si buta yang mati. Kita pernah berkahwin, Lin Waner. Sekurang-kurangnya kita 3 tahun jadi suami isteri. Begitu sekali awak nak saya mati. Masa keluarga ya jatuh dulu. Keluarga Lin yang ambil awak. Awak ingat, awak layak untuk Waner. Biar saya beritahu kami. Cuma anggap awak macam anjing bela selama 3 tahun. Kata-kata biadab perlu dihukum. Awak tak buta. Aku buta dulu, aku memang buta mata, buta hati. Percaya pada ular berbisa syarikat Lin. Baguslah menantu tumpang. Kau sudah melampau. Berani kau pukul aku. Aku akan... Pukul kau, perlukah aku pilih hari untuk pukul kau? Kau. Kau apa kau? Pukul kau?
sebab tak tahu malu. Aku. Aku pukul kau sebab hati busukmu. Berani kau menantu tumpang aku akan buat kau di Bandar Jiang tiada tempat untuk mati. Orang mari sini. Bawa menantu tumpang ini. Campak dia ke sungai. Bagi makan ikan. Kau, sihir apa yang kau guna? Jangan ingat, kau tahu sedikit silap mata. Boleh buat sesuka hati. Aku beritahu kau wangsa di Bandar Jiang kau tak layak lawan. Betul itu Yeshuan. Aku boleh beri $1 juta. Kita tak boleh jadi suami istri. Aku boleh upah kau. Jadi pemandu. Jadi pengawal pribadi. Pengawal pribadi pemandu. Jangan takut. Ini cuma bunga sahaja. Hutang. Kita kira perlahan-lahan. Akhirnya dia pergi. Saya takut sangat. Hubungi Tuan Muda Zhang. Sekarang biar syarikat Zhang bertindak. Halo Tuan Muda Zhang. Si buta itu sudah kembali. Tak mungkin. Saya sendiri yang hapuskan dia. Ya tapi tak tahu kenapa dia tak mati. Nampaknya dia ada kemahiran istimewa. Gerakannya sangat hebat. Silat kuno. 5 menit lagi sampai. Tuan Muda Zhang sampai secepat ini. Helikopter yang boleh terbang di Jiangsu cuma Tuan Muda Zhang sahaja. Nyonya tua, mana menantu tumpang tak guna itu? Si tak guna itu baru pergi. Tapi dia sudah tak buta lagi. Buta atau tidak tak penting. Kalau saya boleh bunuh dia sekali, saya boleh bunuh dia 2 kali. Tapi Tuan Muda Zhang bukankah kata mereka dia tahu? Silat kuno. Silat kuno memang hebat. Tapi dia baru berlatih berapa hari. Lagipun esok saya dan Tuan Muda Wei dari kumpulan Wei akan ke keluarga Yun untuk merawat Tuan Besar Yun. Syarikat Yun wangsa nomor 1. Betul. Sebaik sahaja dapat sokongan keluarga Yun. Sehebat manapun si buta itu dia tak akan terlepas dari genggaman kita. Keluarga Yun. Yun Shennan. Tak sangka secepat ini kita akan berurusan. Dengar cerita, cik muda keluarga Yun sangat sombong. Barang yang jarang ditemui tidak dipandangnya. Adakah usaha kita ini akan memakan diri sendiri? Diamlah mulut celaka. Kali ini syarikat Yun mencari tabib budiman dan obat terbaik. Jika aku dapat sembuhkan penyakit Datuk Tua Yun, aku berpeluang mengahwini Cik Muda Yun. Menjadi menantu tumpang. Dengan status Tuan Muda Wei menjadi menantu tumpang, tidakkah memalukan nanti? Kau tahu apa? Syarikat Yun Jiangsu sangat berkuasa. Malaga Benor pun menghormati mereka. Jika aku dapat peluang ini, nanti di Jiangsu, kata-kata Wei Wushuang, tiada siapa berani bantah. Dengar kata semua pakar perubatan terkemuka terhadap penyakit Tuan Besar Yun, tiada jalan penyelesaian, hanya kita berdua. Bolehkah berjaya? Yakinlah sikit, buang keraguan itu. Orang tua itu hanya tahu diagnosa TCM. Cara lama. Bolehkah mereka tandingi perubatan barat aku? Cik Muda Yun tiba. Kamu berdua mahu jumpa saya. Dengar ketua keluarga Yun sedang sakit tenat. Cik Muda mencari tabib kebetulan. Saya, Wei, belajar di Amerika. Dalam dunia perubatan saya agak terkenal. Harap Cik Muda beri saya peluang untuk berbakti kepada Datuk Tua Yun. Dia balik dari Amerika kamu pula. Muka macam pengkhianat. Mungkin dari negara Wa. Cik Muda Yun memang hebat penglihatannya. Lingzi api ini memang dibawa dari negara Wa. Ketua keluarga Yun menyertai pasukan pembasmi Wa, dulu membunuh berpuluh-puluh orang Wa, menganggap mereka musuh seumur hidup. Sekarang awak bawa barang sampah dari negara Wa ke sini? Adakah awak sengaja mahu buat dia rasa jijik? Ini, Dah lama saya beritahu awak. Datuk Tua Yun mempunyai semangat nasional yang tinggi. Dia pasti tidak akan pandang barang dari negara Wa. Tuan Muda Wei, bila pula awak cakap? Apa yang saya cakap? Sampai buat Cik Muda Yun marah. Cepat melutut dan minta maaf. Saya kurang berpikir panjang, Cik Muda Yun, janganlah marah. Awak pun tak layak buat saya marah. Langsung tidak. Apalagi barang sampah yang awak bawa itu. Cik Muda Yun sudah salah faham. Ini bukan barang sampah. Ini adalah ginseng kuno, sangat berkhasiat. Cukuplah. Saya tak berminat dengan barang sampah awak. Tapi saya mahu lihat sejauh mana kemahiran perubatan awak. Saya sedia berkhidmat. Ia adalah satu penghormatan. Kalau percaya dia, saya takut Tuan Besar Yun tidak akan hidup lama. Yeshuan, Awak rupanya. Bukankah ini menantu buta keluarga Lin? Kalau nak mati pun carilah tempat lain. Adakah ini tempat untuk kau buat kacau? Orang macam kamu semua ini pun boleh ada di sini. Kenapa aku tak boleh? Kau layak banding dengan aku. Cerminlah diri kau dulu, tengok perangai kau macam mana. Nama kau Yeshuan kan?
Hari itu aku yang lukakan kau. Kalau kau nak duit aku boleh bagi. Tapi, kalau nak ambil kesempatan minta yang bukan-bukan kau takkan dapat apa-apa. Aku paling benci orang yang tamak. Dengar kata ketua keluarga Yun sakit tenat tiada siapa di Jiangsu boleh ubat. Cik muda Yun kata sesiapa yang boleh ubatkan tuan besar Yun dia boleh jadi menantu idaman keluarga Yun. Yishuan kau, takkanlah nak jadi menantu tumpang keluarga Yun. Kau layak ke... Cik muda Yun cantik jelita di Jiangsu. Lagipun kemana saja aku tetap menantu tumpang. Kenapa tak boleh jadi menantu syarikat Yun? Yeshuan, kesabaran aku ada hadnya. Sebelum aku mengamuk berambus, Dah lama dengar Cik muda Yun seorang yang sangat adil dan bijak menilai. Tapi hari ini memang sangat mengecewakan. berhenti. Jelaskan apa yang kau cakap tadi. Dikelilingi orang jahat, mata tak nampak kebenaran. Semuanya dah jelas di depan mata, perlu penjelasan lagi? Tuan Muda Wei, sampah ini panggil kita orang jahat dan penipu. Aku dah dengar, tak perlu kau ingatkan. Yeshuan, mereka datang ke sini untuk merawat ketua keluarga. Kau buat kacau di sini nak cari mati ke? Betul itu. Aku belajar perubatan di barat 10 tahun. Kemahiran aku sangat hebat di Jiangsu. Selain aku, penyakit kronik Datuk Tua Yun, tiada siapa boleh ubat. Doktor barat yang teruk, hei. Biar kau rawat. Lebih baik sediakan keranda untuk Tuan Besar Yun. Biadab? Tiada siapa berani kutuk ketua keluarga Yun? Budak, kau ingat aku tak berani ambil nyawa kau? Cik muda Yun jangan bimbang. Sama ada kutukan atau rawatan. Tunggu aku dedahkan dua bodoh ini. Kebenaran akan terbukti. Si Ye itu, beraninya kau hina aku. Memang aku hina kau. Si kiblat barat yang menjilat tak malu malah bangga. Memang sampah masyarakat. Kau pernah tengok Amerika macam mana? Orang kampung yang tak tahu apa-apa berani menyalak di sini. Kau cuma perkawinan tumpang yang buta 3 tahun, mana mungkin pernah tengok bulan bulat dan udara segar Amerika. Cukup, pengawal. Jika mereka boleh ubat ganjaran, jika tidak boleh, halau mereka semua keluar. Biar mereka ubat. Lebih baik tengok apa benda yang mereka bawa itu. Aduh Lingzi api saya, kenapa dah jadi sup nih? Keluarga Wei saya ginseng tua 3 generasi, kenapa jadi macam ni? Berani menipu di depan saya nak mati ke? Cik muda Yun, bertenanglah, ini mesti angkara dia, jangan terpedaya dengannya. Sepatutnya saya yang cakap begitu. Ilmu perubatan awak tak berguna, dibuang dari Amerika, tapi berlagak hebat di Jiangsu. Belajar 10 tahun. Benda baik tak belajar benda yang kotor pula yang dibawa balik. Kalau saya tak silap apa yang ada dalam poket awak adalah serbuk khayal. Serbuk khayal. Betul, serbuk khayal. Hidu sikit terus berhalusinasi. Pasti Cik Muda Yun anggap dua sampah ini sebagai ginseng dan lingji. Semua ini sebab Tuan Muda Sulung Wei ada serbuk khayal dalam poket. Si Ye itu awak cakap merapu tanpa fikir ke? Kalau awak tak bersalah, berani keluarkan apa dalam poket untuk ditunjukkan. Baik si Ye itu. Kalau tak ada siap awak saya kerjakan. Ini bukan saya punya. Dah nak mati pun masih nak berdegil. Wei Wushuang, apa yang awak buat? Cik muda, saya pun tak tahu apa yang saya nak buat. Tuan Muda Wei, ini Cik Muda Yun. Walaupun awak rasa gairah, awak tak boleh buat macam ni. Ini tak boleh. Saya pun tak nak macam ni. Tapi saya tak boleh kawal diri saya. Pada pandangan saya, kalau awak tak beri dia pengajaran, dia takkan serik. Si Wei itu tentang hal hari ini, kalau awak tak beri penjelasan, untuk selamatkan nyawa awak esok, saya akan penggal kepala awak. Cik muda, tolong kasihanilah saya. Tadi saya tak tahu kenapa saya hilang kawalan saya. Memang tak guna dan patut dipukul. Cukup. Memandangkan ketua keluarga syarikat Wei ada hubungan dengan keluarga Yun saya hari ini, saya lepaskan awak cepat pergi dari sini. Tunggu. Memandangkan Tuan Muda Sulung Wei datang untuk merawat Tuan Besar Yun. Pasti dia ada kemahiran hebat. Cik Muda Yun tak nak dengar. Cakap macam mana awak rancang nak rawat ketua keluarga saya? Datuk Tua Yun rasa sejuk dan lemah, hilang selera makan. Simptom ini saya pernah baca dalam teori perubatan. Biar saya tengok sekejap. Si Wei itu kau nak cari mati ke? Salah ambil, biar aku makan sekarang. Berambus?
Kenapa kau tak pergi lagi? Aku datang ke keluarga Yun sebagai menantu tumpang. Kenapa aku kena berambus? Yeshuan, kau masih mencabar sabarku nak mati. Bukan ke kau cari dokter hebat. Sekarang, tak perlu cari jauh. Ada depan mata. Hash, kau baru awal 20-an belajar perubatan, sejak lahir pun takkan lebih 30 tahun. Berani gelar diri dokter dewa lawak betul? Dah agak kau tak percaya. Budak, apa kau buat pada aku? Cik muda, Yun jangan risau. Cuma bantu sembuhkan luka dalam. Kau nampak aku ada luka dalam. Nafas tak stabil, luaran saja kuat. Sekali tengok tahu dantian rosak. Siapa kau sebenarnya? Waris Raja Iblis Tianshuan. 3000 tahun lalu Raja Iblis Tianshuan yang hilang, hebat dalam seni bela diri dan perubatan yang tiada tandingan. Saya sungguh tidak berguna tak kenal waris. Raja Iblis menyinggung Tuan Muda Ye. Mohon Tuan Muda Ye bermurah hati, selamatkanlah nyawa datuk saya. Untuk saya selamatkan orang, saya ada syaratnya. Awak, apa yang boleh awak beri? Asalkan Tuan Muda Ye selamatkan datuk apapun syarat yang diminta, saya akan setuju semuanya. Apapun syaratnya Cik Muda Yun akan setuju. Jadi jika saya mahu, Semuanya terserah Tuan Muda Ye. jika begitu, saya mahu Cik Muda Yun bantu saya buat 2 perkara. Setelah ia selesai, saya pasti akan bantu merawat Tuan Besar Yun. Apakah 2 perkara itu? Pertama, 3 tahun lalu ibu bapa saya mati. Kematian mereka sangat mencurigakan. Bantu saya cari kebenarannya. Kedua, keluarga Wei, Zhang dan Lin merampas aset syarikat Ye. Sekarang saya mahu mereka muflis dan nama mereka hancur. Untuk lepaskan dendam di hati. Hanya 2 perkara ini. Tuan Muda Ye tak ada perkara lain nak cakap. Apa maksud Cik Muda Yun? Masa Tuan Muda Ye masuk, bukankah awak kata mahu menjadi keluarga Yun menantu tumpang? Tentang perkara itu. Tunggu Cik Muda Yun selesaikan 2 perkara tadi. Belum terlambat untuk saya bangkitkan hal itu lagi. Ubat ini boleh jaga ketua keluarga Yun selamat dalam 3 bulan selepas 3 bulan. Sama ada dia akan sembuh. Bergantung pada prestasi Cik Muda dalam tempoh 3 bulan ini. $1 juta ini adalah untuk Nyonya Tua. Apabila saya dan Warner berkahwin, keluarga Zhang akan berikan lagi $10 juta, $100 juta, $1 billion. Syarikat Zhang memang wangsa Jiangzhou yang hebat. Pemberian kamu sungguh sangat murah hati. Tuan Muda Zhang, jika kamu terus bermurah hati, saya mungkin akan setuju. Mahu berkahwin dengan istri saya. Kenapa tidak tanya saya dahulu? Sama ada saya setuju atau tidak. Menantu tumpang. Siapa yang benarkan kamu masuk ke keluarga Lin lagi? Pergi berambus dari sini. Selagi saya belum bercerai, saya masih ahli keluarga Lin. Tiada siapa berhak halau saya. Baiklah. Saya akan draft sekarang perjanjian perceraian kita. Supaya kamu cepat tinggalkan hubungan dengan keluarga Lin. Sudah 3 tahun, saya sudah benar-benar muak. Sekarang melihat kamu sekilas pun, buat saya rasa sangat jijik. Tidak perlu. Cuma 1 perceraian sahaja. Jangan susahkan diri kamu. Kemarin di depan Cik Muda Yun, saya tidak dapat buat apa-apa. Hari ini kamu sendiri yang datang. Jadi jangan harap keluar hidup-hidup. Sudah 3 tahun, Tuan Muda Zhang. Tidakkah kamu rasa lebih baik dia jadi buta semula? Supaya lebih sedap dipandang. Memandangkan Nyonya Tua pun setuju. Saya akan kembalikan dia ke asal, musnahkan kedua-dua mata dia. Serang dia sekarang. Tak guna punya orang untuk ajar sampah macam kau. Aku sendiri kena turun padang. Hanya dengan kau. Perut aku sakitnya. Arge. Bau apa nih? Hancingnya. Tuan Muda Zhang Awak, kenapa awak kencing dalam seluar? Hal hari ini, siapa yang berani bocorkan, aku akan bunuh dia. Jangan risau, Tuan Muda Zhang, saya dan Warner pasti tidak akan beritahu sesiapa. Cuma dia nih, Warner nak ingatkan Tuan Muda Zhang, kadangkala hanya orang mati yang boleh simpan rahasia. Kata orang tua memang benar, hati wanita memang paling berbisa. Lin Warner, kau memang kejam. Yeshuan, asalnya aku tak nak bunuh kau hari ini. Tapi sekarang aku dah tukar fikiran. Tuan Muda Zhang, fikir baik-baik.
Kalau aku mati, tiada siapa lagi boleh ubat penyakit kronik kau. Mengarut aku makan setiap hari nasi abalon dan udang gergasi minum sup ginseng teratai salji. Badan aku sangat sehat, mana ada penyakit kronik. Ada sakit atau tidak? Tuan Muda Zhang tekan 3 inci bawah dantian. Terus akan tahu. Aduh saya. Apa dah jadi pada saya? Berdasarkan air kencing Tuan Muda Zhang, jangkitan kerap berlaku air buah pinggang keruh. Jika tidak dirawat segera saya takut. Takut apa? Aduh, takutnya. Dulu kencing lawan angin, sekarang pula kencing kena kasut saja. Saya satu-satunya waris keluarga tua Zhang. Menantu tumpang ini berniat jahat. Tuan Muda Zhang, jangan dengar cakap kosong dia. Saya tengok awak. Muka berseri, bertenaga, sangat sehat. Memandangkan begitu, tak perlu berlakon lagi, saya berterus terang. Saya ialah waris Raja Iblis Tian Xuan. Ye Xuan, berani awak cakap macam itu? Awak bukan badut yang dihantar monyet itu kan? Hahaha. Ini perkara paling kelakar yang saya dengar tahun ini. Jika saya tak dapat warisan Raja Iblis Tian Xuan macam mana, dalam beberapa hari saja mata saya boleh nampak semula. Mungkin nasib awak saja yang baik. Di bengkel haram mana entah. Awak tukar sepasang kornea. Betul itu. Batu buruk awak itu kenapa dah hilang? Jangan-jangan awak tukar kornea anjing untuk kegunaan sendiri. Mulut jahat sangat, kamu semua tak takut kemasuk neraka lidah selepas mati. Wah, dah melenting mula rasa bersalah masih kata itu. Benda paling berharga Tui. Baiklah si Ye itu. Berani kau mainkan aku hari ini, biar kau tahu akibat permainkan aku. Nak lawan aku? Gerakkan kaki dulu baru cakap. Tuan Muda Zhang, maruah lelaki sangat berharga. Pialek. Melutut pada Tuhan dan Ibu Bapa. Kenapa melutut pada sampah ini? Kaki aku nih, ia tak nak dengar kata. Tuan Muda Zhang, nampaknya ketiga-tiga kaki dah tak dengar kata. Ini tanda panas, dalam luar kuat, dalam lemah. Ini masalah besar. Aku ada ubat mujarab. Tuan Muda Zhang nak cuba. Jangan bawa barang murah ini untuk menipu di sini. Mata aku boleh sembuh semua sebab ubat ini. Kalau bukan takut Tuan Muda Zhang mati dan aku dituduh tak membantu serta dibalas kumpulan Zhang, aku takkan sesekali keluarkannya. Budak, bagus kau sedar diri. Tuan Muda Zhang, jangan minum itu. Jangan tertipu dengannya, ambulans akan sampai segera. Bahagian bawah Tuan Muda Zhang darahnya tersumbat. Bila sampai di hospital, takut kakinya sudah lumpuh. Menyinggung saya, bermaksud menentang kumpulan Zhang. Saya rasa dia tak berani. Ini, bau apa ini? Kenapa pedih sangat mata saya? Tuan Muda Zhang, kalau nak ubat berkesan, segera kena telan sekaligus. Jangan hidu, jangan tanya, jangan rasa, jangan tinggalkan baki, jangan henti, jangan luah. Telanlah. Mana kesan ubatnya, kenapa masih tak boleh gerak? Tuan Muda Zhang, ubat yang awak minum tadi, bukankah busuk dan masin? Bukan itu saja. Ada bau hancing juga. Alamak, maaf ya Tuan Muda Zhang. Saya terburu-buru tersalah ambil yang awak minum tadi adalah air kencing lama saya. Masa saya panas badan tahun lepas. Kau berani bagi aku minum itu. Kau nak mampus. Menantu tumpang, kau berani hina Tuan Muda Zhang. Cepat melutut minta maaf, biar kau mati dengan tenang sikit. Saya tak paksa dia pun. Dia sendiri yang buta. Tak tengok terus minum. Apa kaitan dengan saya? Cepat bawa aku ke hospital cuci perut. Jangan gerak. Kaki aku kebas. Dah patah. Si Ye itu, kau tunggu pembalasanku. Lambat laun aku akan bunuh kau. Menyakiti Tuan Muda Zhang akan bawa malapetaka. Ye Xuan, kalau kau masih ada hati perut berambus sekarang juga, jangan bawa masalah kepada keluarga Lin. Hati perut? Dulu masa keluarga Lin susah. Keluarga Ye sanggup keluarkan separuh harta kami bantu keluarga Lin bangkit semula. Tapi lepas ibu bapa aku kemalangan kalian, keluarga Lin bukan saja tak bantu keluarga Ye, sedikit pun malah rampas aset. Keluarga Ye jadi milik sendiri. Inikah yang kau panggil hati perut? Ye Xuan, jangan kau lupa. Keluarga Lin yang uruskan pengebumian mak ayah kau. Kalau bukan sebab
Keluarga Lin mayat mereka masih terbiar di padang. Hipokrit betul. Sebelum mak aku meninggal, aku dengar sendiri dokter kata dia masih boleh diselamatkan. Tapi korang yang suruh dokter hentikan rawatan itu. Aku amaran kau, tanpa bukti kukuh. Jangan sesuka hati nak menuduh keluarga Lin. Kami sentiasa bersih, takkan biar kau fitnah kami. Fitnah? Sepanjang tahun ini keluarga Lin dah banyak buat kerja kotor. Penyeludupan dan pemalsuan, membunuh dan meragut nyawa. Nak aku senaraikan satu persatu segala kejahatan korang itu. Biar kita tengok ini fitnah atau bukan. Kalaulah aku tahu, sepatutnya aku hantar kau lebih awal untuk bersatu dengan mak bapak kau yang dah mati. Kau ingat aku tak tahu. Sebab aku boleh bertahan 3 tahun di keluarga Lin. Itu kerana mak bapak aku dah lama pindahkan semua aset ke bawah nama aku selagi aku tak mati. Barulah kau ada peluang untuk merampas keluarga Ye sehingga licin semuanya. Jangan cakap merapu setiap kali pemindahan harta tanda tangan dan cap jari. Semuanya kau buat dengan sukarela. Kami tak pernah paksa kau. Aku sangka pengorbanan dan kesabaran aku selama ini boleh dapat layanan ikhlas dari korang. Tapi aku terlupa. Dalam cerita, susu dibalas tuba dan kacang lupakan kulit. Nasib malang yang menimpa orang baik. Kau berani panggil kami ular dan serigala. Tak. Berbanding dengan hati busuk korang. Serigala pun nampak baik. Ular pun akan tunduk malu. Tak payah banyak cakap, kita dah bercerai mulai. Sekarang kau tak ada kaitan dengan keluarga Lin. Sekarang berambus dari keluarga Lin. Nak aku pergi? Boleh. Pulangkan balik aset keluarga Ye pada aku. Pergi. Beri sampah ni $1 juta. Anggaplah itu upah dia selama 3 tahun. Jadi hamba abdi dalam keluarga Lin. Kau ingat $1 juta boleh halau aku? Jangan haraplah aset keluarga Ye ada berbilion dolar kalau tak dapat jumlah tu. Aku akan jadi macam hantu yang hantui korang seumur hidup. Samseng tak guna. Yeshuan, beraninya kamu coba bunuh nyonya tua? Jika aku ingin cederakannya, walaupun dia ada 10 nyawa, dia sudah lama mati. Aku nampak dengan mata sendiri kamu masih mau berdalih. Nyonya tua terlalu marah, saluran darahnya tersumbat. Jika bukan kerana jarum emas aku, dia sudah mati sekarang. Budak mentah cakap merapu. Nyonya tua jelas sekali kekurangan bekalan darah ke jantung yang menyebabkan pengsan. Akupunktur tak berguna, langsung sama ada ilmu perubatan. Kamu lemah atau kamu ada niat jahat. Baiklah, memandangkan kamu semua tak percaya, maka aku takkan selamatkannya. Biarkan nyonya tua mati saja. Yeshuan buka mata anjing kamu dan lihat. Beliau ini adalah pakar perubatan agung Pakar Chen yang dipuji semua orang di Jiangzhou sebagai dewa hidup. Dengan adanya Pakar Chen, walaupun nyonya tua sudah sampai ke depan, pintu neraka, beliau boleh menariknya kembali. Begitu terkenal rupanya. Kenapa aku tak pernah dengar pun? Hamhatch, biasalah. Sampah yang hanya tahu jilat lantai dan cuci tandas tak layak tahu nama besar Pakar Chen. Budak yang sangat sombong. Tunggu aku sedarkan nyonya. Tua aku akan buka mata kamu. Apa itu? Seni perubatan. Apa itu pakar agung? Pil herba hebat. Nampaknya kamu ada sedikit pengetahuan. Pil herba hebat adalah ubat panas. Si sahabat nyonya tua belum hilang. Jika beri dia ubat herba lagi, saya takut. Kamu rasa dia tidak mati cukup cepat? Saya sudah lama katakan. Nyonya tua kurang bekalan darah hanya dengan khasiat. Baru boleh sembuh. Budak mentah. Tidak tahu rendah diri. Perubatan 1000 tahun jatuh ke tangan orang sepertimu. Sungguh menyedihkan. Hanya melihat luaran berani beri ubat sembarangan. Inikah yang kamu panggil kemahiran perubatan hebat? Perubatan zaman berzaman. Sampai ke tangan kamu itulah yang menyedihkan. Saya, Chen berubat sejak muda hingga kini 50 tahun. Tak pernah dengar kata sombong ini. Benar-benar zaman rosak. Sesiapa sahaja boleh tunjuk muka di sini. Ada ilmu tiada akhlak, mulut penuh carutan. Memanggilmu orang tua tak sedar diri. Itu pun sudah menghormatimu. Kamu ingat kamu siapa? Berani biadab di sini. Adakah kamu tiada didikan? Atau memang tidak diajar sopan? Buka mulut terus hina ibu bapa rasa mahu cari tiup sumbat ke dalam mulut kamu. Lihat, sama ada kamu penuh dengan ilmu atau penuh dengan pencuri jalang. Kamu, dia ke yang kamu jemput untuk rawat nyonya tua. Dia cuma dari keluarga Lin, seorang menantu tidak berguna. Dihalau dari keluarga Lin, rasa tidak puas hati datang sini untuk balas dendam. Pakar Chen, janganlah kamu layan orang seperti dia. Oh,
Inilah dia yang dulu menggemparkan Jiang Zhou, menantu tidak berguna keluarga Lin. Malu keluarga tersebar marwah. Keluarga Lin, kita telah kau malukan di hospital ini. Dengar kata menantu tidak berguna, keluarga Lin hanya tahu cuci tandas dan jilat lantai. Tak tahu betul atau tidak, Pakar Chen kenapa perlu bertanya lagi? Tentu saja itu benar. maafkan saya. Dalam hal tidak berguna dan tidak malu, kamu memang murid atasi guru sendiri. Saya kagum. Ye Xuan, orang yang dipuji Pakar Chen, memang tidak ramai kau. Salah seorang darinya kubur nenek moyang, keluarga Ye pasti sudah berasap hijau. Dah tua bangka, hanya umur bertambah tapi otak tidak. Ketawalah sepuas hati sekarang. Nanti kau akan menangis dengan teruk. Diam. Jika terus merepek dan ganggu rawatan nyonya tua, siaplah kau nanti. Selesainya. Lihatlah, tengok ini. Pakar Chen memang tabib di Raja Agung ubat mujarab penyakit hilang Ye Xuan. Apalagi yang kau nak kata? Sebelum nyonya tua, hilang sabar baik kau berambus sekarang. Aku dah kata, selagi apa yang kau hutang, keluarga Ye tidak dipulangkan, aku tak akan berhenti. Baguslah. Si pengemis tidak berguna ini. Sampai mengejar ke sini. Kau memang sengaja nak bawa nasib malang pada keluarga Lin. Salah. Aku bukan datang mengemis. Aku datang tuntut hutang. Bukan bawa malang pada keluarga Lin, tapi bawa malang pada kau. Melampau. Menantu tumpang beraninya kau menyumpahiku. Keluarga Lin mahu kau di Jiangsu tiada lagi tempat bertapak. Si Ye itu. Pakar Chen, memang tidak salah kau datang ke sini hanya untuk mencederakan nyonya tua. Jika bukan karena mata tua aku ini yang melihat segalanya dengan teliti, nyonya tua saat ini mungkin sudah menjadi mangsa kau. Aku beri kau 3 saat. Jika tidak berambus, aku patahkan kaki anjing kau, supaya kau tidak boleh keluar pintu besar hospital ini. 3 saat. Rasanya untuk aku berjalan keluar dari pintu ini pun tidak akan cukup. Mana mungkin tidak cukup, kau tidak tahu hargai masa ke kau tahu berapa lama 3 saat itu cepat berambus. Tuan Muda Zhang rasa 3 saat itu sangat lama ke? Mestilah. Tuan Muda Zhang, bila ada masa lapang, obat penguat yang aku beri itu makanlah lebih sedikit ada baiknya. Aku tengah makanlah nih. Cepat, halau sampah ini keluar. Aku tengok muka dia pun rasa sangat menyampah. Aku takut selepas 3 saat kau akan melutut merayu aku tinggal. 3. Semuanya cakap kosong, aku rasa kau yang akan melutut merayu pada nyonya tua untuk lepaskan nyawa anjing kau. 2. Sampah, janganlah bermimpi. Biarpun aku melutut merayu pada anjing, aku tidak akan merayu padamu. 1. Pakar Chen, tolong saya. Tolong. Ini mustahil. Mesti kamu yang racun nyonya tua. Saya di sini tak bergerak pun. Kalau ada racun, atas dasar apa kamu syak saya? Kamu gelandangan menumpang keluarga Lin. Bukankah mahu rampas harta kami? Nyonya tua hidup, kamu tak berjaya. Sebab itu, kamu gunakan cara yang keji. Harta keluarga Lin yang sedikit itu, di mata saya, hanyalah sampah. Dah saya kata, bagi pil herba, hanya percepat maut. Mengarut saja. Kitab perubatan kata, kurang tenaga, perlu khasiat, ilmu nenek moyang, takkan kalah padamu. Ilmu nenek moyang, tiada tandingan. Tapi di tangan si kolot ini, tak tahu guna. Rosakkan segalanya. Budak, jika tak buktikan kata-katamu benar, siaplah kamu. Buka matamu yang sombong itu, lihatlah. 3 saat. Saya akan buat nyonya tua hidup semula. Kenapa 3 saat lagi? Ye Xuan, berani sentuh dia walau sedikit. Keluarga Lin kami takkan lepaskanmu. Tenanglah. Sebelum saya ambil milik keluarga Ye, dia tak akan mati. 1. Kita lihat saja sejauh mana bualmu. 2. Apa 3 saat? Pada saya, dia cuma jadikan nyawa nyonya tua mainan, perdayakan kita. 3. Selesainya. Mempermainkan kamu, tak akan dapat selamatkan nyonya tua. Ini jelas sekali. Pil herba saya yang berkesan, nyonya tua muntahkan itu. Hanya belum hadam, kamu guna hela. Lalu mendakwa itu adalah hasil kerja kamu. Sungguh tidak tahu malu. Betul, nyonya tua selamat,
Tuhan itu adil, diberkati Tuhan. Kamu tak bagi obat, tak buat apa-apa. Apa kaitan dengan kamu? Khianat jasa, kamu semua memang pakar. Kalau tahu begini, biar saja nyonya tua mati tadi. Keluarga Lin beri makan, beri minum. Sarah 3 tahun. Kamu mau saya mati? Ini seperti membela orang yang tidak mengenang budi. Beri sisa makanan, minum air kotor, layan saya lebih teruk dari anjing keluarga Lin. Saya tak bunuh kamu. Sudah cukup baik hati. Yeshuan, apa kelayakan kamu banding dengan anjing? Anjing boleh jaga rumah, kamu cuma rosakkan suasana. Apalagi kamu boleh buat? Si sampah. Kamu, janganlah rasa kata Warner itu kasar. Coba kamu cakap, seorang yang cuci tandas, makan sisa, sampah yang merangkak, adakah dia seorang lelaki? Bukan. Sepatutnya tanya, adakah dia manusia? Biar aku tunjukkan padamu apa itu lelaki yang sejati. Baiklah, aku sedia mendengarnya. Lelaki itu sepatutnya seperti aku. Mempunyai bakat yang agung dan cita-cita besar tahu tentang astronomi dan geografi. Tuan Muda Zhang, apa yang terjadi padamu? Biar aku periksa. Aduh, sudah cukup. Mulut-mulutku sudah sengat. Tuan Muda Zhang nampak seperti stroke. Biar aku cucuk 1 jarum lagi. Aduh, sudah cukup. Aduh, mataku sudah juling pula. Simptom dan teknik jarum sudah betul, tapi kenapa masih tak sembuh? Biar aku semak kitab perubatan lagi. Tak perlu susah-susah. Satu cara sudah boleh sembuh. Sungguh sombong sekali, biar aku lihat bagaimana kau merawatnya. Hari ini biar aku tunjukkan kepada katak bawah tempurung bahwa ada langit lagi dan langit atas langit. Apa yang kau nak buat pada Tuan Muda Zhang? Sekejap lagi kamu semua akan tahu. Dah, cukup dah. Mengarut betul mana ada cara rawat begini. Aku tanya kau apa asas dalam merawat pesakit? Sudah tentu menyelamatkan nyawa. Betul, asalkan aku sembuhkan. Anak sulung keluarga Zhang. Kau jangan sibuk cara aku. Ini aduhai. Perubatan negara akan hancur di tangan orang macam kamu. Tuan Muda Sulung Zhang. Masalah 3. Saat kau itu, nak aku tolong rawatkan lagi tak? Yeshuan, kau berani malukan aku. Aku akan lawan kau. Pada hemat aku Tuan Muda Sulung Zhang, masih ada banyak masalah lagi. Cukup ini hospital bukan pentas drama. Tiada siapa nak tengok kau jadi badut. Siapa sebenarnya badut itu akan diketahui nanti. Jika kamu tak percaya, biar Pakar Chen periksa nadi Tuan Muda Sulung Zhang. Baiklah, jika Tuan Muda Zhang tak sakit, apa akan jadi? Apa yang kau mahu aku buat? Aku mahu kau melutut di depanku dan bersujud 10 kali. Baik. Jika dia benar-benar sakit, aku mahu kau melutut di depanku dan jerit kau bodoh 3 kali. Sekali kata diucapkan. Janji di kota. Hahaha, budak nasib kau malang. Beberapa hari lalu aku baru periksa Tuan Muda Zhang, dia sangat sehat. Ya kah? Sejujurnya, sejak melihat cara Pakar Chen merawat, ia benar-benar membuatkan aku tidak memandang tinggi kemahiran perubatan Pakar Chen. Baik, hari ini aku akan buat kau melutut kalah. Ini, apa yang sedang berlaku ini? Kau tanya aku mana aku tahu. Pakar Chen, Anda kan tabib di Raja Agung. Takkanlah Anda kata ini cuma eksema biasa? Tak mungkin beberapa hari lalu tiada pun. Itu sebab aku tak datang. Kalau aku datang, dia sudah lama kena. Pakar Chen, apa sebenarnya penyakit aku ini? Berdasarkan pengalaman perubatan saya selama bertahun-tahun ini mungkin, Saya masih muda dan kuat, bagaimana saya boleh dapat penyakit ini Pakar Chen, Anda pasti sudah tersilap. Oh betul juga. Semalam pembantu rumah Afrika dari villa Anda datang berjumpa dokter. Nampaknya dia juga menghidap penyakit ini. Pakar Chen, pembantu rumah Afrika itu mendapat penyakit ini dengan Tuan Muda Zhang.
Apa kaitannya? Cepat periksa saya sekali lagi. Si Zhang itu penipu besar berani tipu. Kata masih ada darah perkawinan keluarga Zhang dan Lin terbatal sekarang. Kenapa? Awak tak mau pergi periksa? Maaf buat awak kecewa. Saya tak sehina yang awak bayangkan. Cukup sekarang. Semua orang sudah jadi bahan ketawa awak-awak puas hati. Taklah puas hati sangat. Bagaimana pula Pakar Chen? Awak pasti sudah tahu rahasia ini. Sebab itu berani bertaruh dengan saya. Ini menipu. Saya tak mengaku. Saya bodoh. Apa yang saya cakap ini? Saya bodoh. Saya bodoh. Pakar Chen, jangan beri muka pada sampah ini. Awak bodoh. Saya sudah tahu. Oh Tuhan, kenapa ada dia jika sudah ada? Aku kenapa perlu ada dia? Si Ye itu berani menghina aku di kumpulan Yun. Jika dendam ini tidak dibalas, dia pikir gelaran serigala. Jiangzhou aku ini hanya sekadar nama sahaja. Tuan Muda Wei, adakah Anda sudah mempunyai ide yang bagus? Surat wasiat yang ditinggalkan oleh ibunya dahulu telah aku rampas. Dengan adanya bukti ini, aku tidak percaya. Tidak boleh menundukkannya. Di dalam surat wasiat ini, ada punca kematian ayahnya. Jika dia tahu, kita akan dalam masalah besar. Siapa kata mau dia tahu tentang kandungannya? Hanya dengan tulisan di sampul sudah cukup. Pergi beritahu si Ye itu. Katakan aku menunggunya di sini. Tuan Muda Wei memang hebat. Bijak sungguh. Dengar kata ada orang mahu jumpa. Aku sudah sampai. Berhenti. Adakah aku benarkan kau masuk? Kalau mahu masuk, melutut dan merangkaklah ke sini. Mahu aku melutut padamu. Bimbang ia memendekkan umurmu. Tak guna. Kutip dan lihatlah. Kau akan melutut merayu padaku. Sebelum ibu meninggal dunia, dia kata pesanan terakhirnya ada di dalam surat wasiat, tapi aku tidak menemuinya. Rupa-rupanya, ia ada di tangan kamu. Mahu tahu apa yang tertulis di dalam? Melututlah. Biar aku bacakan untukmu. Berikan surat wasiat itu. Aku boleh biarkan kamu mati dengan lebih tenang. Budak, di tempat aku kau lebih baik jaga kelakuan kau. Dengar cakap, aku cakap kali terakhir. Melutut depan aku. Adakah hebatnya serigala Jiangzhou itu? Cuma paksa orang melutut. Ini saja cara kau. Tentu bukan suruh kau melutut. Nak beri kau sesuatu yang bagus. Ini namanya air ajaib. Satu suntikan saja akan buat kau sangat syok ketagihan. Nikmati sekali hari ini. Lepas nih, kau tak akan boleh lepas. Hahaha. Kemudian, aku akan jadi macam patung dikawal dalam genggaman kau. Hidup atau mati, semua di tangan kau. Betul? Betul. Asalkan kau guna air ajaib ini, aku akan beri surat wasiat mak kau. Macam mana? Nak kawal aku, bermimpilah. Benda bagus macam ni, tentu kena bagi kau nikmati sendiri. Yesuan. Surat wasiat. Mak kau seumur hidup. Kau jangan harap dapat tengok lagi. Tuan Muda Wei sementara masih sedar. Jom serang sekali. Belasah dia sampai cacat. Setakat korang berdua saja. Tuan Muda Wei, engkau serang arah atas. Aku serang arah bawah. Macam mana? Jaga baik-baik arah bawah kamu itu. Aduh. Tuan Muda Wei, kenapa? Kenapa awak pukul saya? Memang aku nak pukul kau. Si Ye itu, hari ini sama ada kau mati, atau aku yang tewas. Arge, Tuan Muda Wei, lihat betul-betul. Itu Tuan Muda Zhang. Hai. Selepas ajar mereka, sekarang giliran kamu Ye Xuan, apa yang kamu mau buat? cakap. Di mana wasiat ibu saya? Berani kamu berbohong? Saya akan tamatkan riwayat kamu. Sudah. Tuan Muda Wei, bakar semuanya. Dalam wasiat itu, apa kandungannya? Saya tak boleh cakap. Kalau saya cakap, Tuan Muda Wei akan bunuh saya. Jika kamu tak cakap, saya akan bunuh kamu.
Berani kamu pukul saya. Berani kamu pukul saya. Berani kamu pukul saya. Aku. Serangan hendap dari belakang. Memang dasar pengecut. Tuan Muda Zhang, serahkan segalanya di sini padamu. Jangan pergi. Dia sudah lari. Sekarang kau beritahu. Dalam surat wasiat ibuku, apa yang tertulis? Lepaskan aku. Aku akan cakap semuanya. Berani kau main hela. Aku akan pastikan kau keluar dari sini sebagai mayat. Surat itu kata, ayah kau bukannya mati karena jatuh mabuk, tapi diracun oleh Wei Wushuang, kemudian dicampak ke bawah, untuk nampak seperti kemalangan. Ternyata, ayahku tidak mati karena kemalangan. Pergi mampuslah. Si Ye itu, pembunuh ayah kau ada di sana. Pergilah balas dendam kalau berani. Sentuh Tuan Muda Wei. Aku nak tengok di Jiangzhou. Berapa lama lagi kau boleh hidup? Zhang Zichen, kau tunggu pembalasanku. Wei Wushuang. Hari ini pada tahun depan akan jadi hari kematianmu. Sial. Yun Shennan, kenapa awak di sini? Bukankah Tuan Muda Ye mahu tahu siapa yang membunuh ibu bapak awak pada masa itu? Saya sudah temuinya. Orang yang membunuh bapa saya sudah pun tahu. Ianya Wei Wushuang, Maksud saya adalah ibu awak. ibu saya. Makcik terlibat kemalangan dulu, laluan itu diberikan Lin Wanner. Pemandu itu dicari Zhang Zichen. Tak guna. Sekarang awak sudah hilang sabar. Mau bertarung nyawa dengan mereka. Dendam membunuh keluarga tidak boleh dimaafkan. Saya akan buat mereka bayar dengan darah. Mereka mengawal seluruh kuasa bawah tanah Jiangsu. Pergi sekarang? Apa yang awak ada untuk lawan? Nyawa saya ini. Untuk balas dendam. Kenapa perlu gadai nyawa? Saya ada satu cara yang lebih baik untuk buat mereka berbunuhan sesama sendiri. Kenapa awak bantu saya begini? Kerana awak adalah lelaki yang saya Yun Shenan pilih. Tak guna, kau berani duduk atas aku. Dan berani tampar muka aku. Tuan Muda Wei memandangkan kita bersama menentang Ye Xuan. Tolonglah beri muka. Lepaskanlah saya. Lepaskan kau. Habis tu pasal kau, hianat Tuan Muda Wei. Macam mana pula? Cakap pasal ni aku makin marah. Pergi. Tampar dia 2 kali lagi. Kumpulan Wei nampak meriah betul. Angin apa yang bawa Cik Muda Yun datang kemari? Cik Muda Yun datang ke kumpulan Wei, benar-benar tuah yang besar. Dan rumahku berseri. Tak payah banyak cakap. Aku datang hari ini bukan untuk buat makin seri, tapi untuk cari pasal dengan kau. Cari pasal. Cik Muda Yun, bertenanglah. Apa salah saya? Pukullah sesuka hati. Makilah saya. Saya pasti akan berubah. Kenapa? Kalau kau tak salah, aku tak boleh kecari pasal dengan kau. Apa yang Cik cakapkan nih? Asalkan Cik gembira. Kalau Cik nak tampar saya 2 kali pun boleh saja. Ini kali pertama, aku dengar permintaan macam ni. Aku penuhi permintaan kau 2 tamparan sudah cukup. Dapat 2 tamparan daripada Cik Muda Yun. Sungguh satu keberkatan nenek moyang ini adalah satu rahmat Cik Muda Yun. Mahu tampar lagi 2 kali? Kau tak rasa sakit, tapi aku rasa tangan aku kotor. Mana berani susahkan tangan emas Anda? Biar saya buat sendiri. Cukup aku datang ke sini karena semalam ada orang buat kecoh di tempat keluarga Yun, kau mesti tahu kan? Pusat hiburan itu milik keluarga Yun. Jika saya tahu lebih awal, walaupun Anda beri saya 100 keberanian, saya tak akan berani buat kecoh di sana. Buat kecoh itu satu hal. Tapi semalam Gabenor Jiangzhou juga ada di sana. Selepas Gabenor mendengarnya, wajahnya kelihatan sangat marah. Cik Muda Yun tak tahu semua itu, berpunca daripada menantu tumpang keluarga Lin Ye Xuan yang mulakan masalah itu. Seorang menantu tumpang berani mencabar. Wei Wushuang, kau ingat aku budak 3 tahun yang boleh kau tipu dengan pembohongan mudah? Saya tak berani. Apa yang Tuan Muda Wei katakan itu betul. Saya boleh jadi saksi kejadian di pusat hiburan itu memang bukan salah Tuan Muda Wei. Aku sedang bercakap dengan si Wei itu, kau tak layak untuk menyampuk. Cik Muda Yun, bertenanglah, saya akan tangkap Ye Xuan sendiri dan serahkan kepada Anda untuk dihukum. Karut, bila kau tangkap dia, Gabenor sudah marah besar. Sekarang yang paling penting adalah beri Tuan Gabenor
Satu penjelasan faham? Keluarga Yun rapat dengan Gubernur Cik Muda Yun. Mesti tolong di depan Gubernur rayu bagi pihak syarikat Wei. Jika aku tak rayu depan Gabenor untuk syarikat Wei kamu, kau rasa kau masih boleh berdiri di sini bercakap denganku? Kumpulan Wei yang kecil ini sudah lama diarahkan Gabenor untuk diratakan ke tanah. Jasa baik Cik Muda Yun takkan dilupa, takkan dilupa. Aku beri kau 3 menit fikirkan bagaimana mahu beri Tuan Gabenor satu penjelasan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kejam. Cik Muda Yun, penjelasan itu sudah ada. Kau kenapa kamu semua pandang aku? Wei Wushuang kau, memang licik kau. Mahu biarkan aku jadi kambing hitam kamu. Jadi kambing hitam aku adalah satu penghormatan. Ramai orang mahu buat, tapi tiada peluang pun. Cik Muda Yun, jangan dengar cakap dia, aku tidak bersalah. Sama, ada kau bersalah, aku tidak peduli, aku datang hari ini hanya mahukan penjelasan siapa orangnya tidak penting. Dengar tak terimalah nasib kau itu. Wei Wushuang, aku memang buta anggap kau Abang Long. Pui, Zhang Zichen, visi buka sikit visi itu sebagai seorang adik kena sentiasa sedia berkorban demi Abang Long. Waner aku bantu kau lari dari pusat hiburan. Sekarang kau tak boleh biar mereka aniaya. Tolonglah aku. Kau bantu aku di pusat hiburan, siapa boleh buktikan aku takkan bodoh demi kau lawan Tuan Muda Wei? Len Vaner, kalau kau tak bantu nasib aku hari ini akan jadi masa depan kau. Ya ke? Tuan Muda Wei betul ke apa dia cakap? Warner sangat setia padaku, dia tak macam kau, aku takkan sesekali. Biar dia jadi mangsa keadaan. Dah, jangan merepek. Tuan Gabenor sedang menunggu. Tak perlu susahkan Cik Muda Yun, biar aku sendiri yang hantar dia ke kediaman Gabenor. Aku lawan kau habis-habisan. Tuan Muda Wei tolong saya. Zhang Zichen, apa kau nak buat? Nak aku mati, bermimpilah kalau kau paksa aku jerut leher dia, biar kita semua menderita. Zhang Zichen, kau ingat nyawa. Dia boleh ugut aku bagi aku. Nyawa dia sama macam kau. Kau nak jerut dia, buatlah. Cui Wei Wushuang, kau binatang yang tak berhati perut. Lihatlah sendiri, inilah wajah sebenar Wei Wushuang. Aku beri kau 2 pilihan, sama ada ikut aku atau aku jerut leher kau. Hehehe. Pergi nak pergi mana? Ini kumpulan Wei hari ini. Tiada siapa boleh lari. Wei Wushuang, kau tak tahu ke? Warner dah lama ambil gambar wasiat Mak Siye. Xuan tu kalau sesuatu jadi padanya hari ini, esok akan ada orang hantar gambar itu terus ke tangan Gabenor. Masa itu nanti kau akan mati tanpa sisa. Kau tikam aku dari belakang. Betul, pentingkan diri sendiri itu perlu, langkah ini memang untuk halang kau, Wei Wushuang. Tuan Muda Sulung Wei tak sangka pula banyak betul drama antara kau dengan mereka berdua ya. Zhang Zichen, lepaskan dia, aku bagi kau peluang hidup. Kau ingat aku bodoh, aku lebih rela percaya hantu daripada percaya mulut busuk engkau. Tapi, Zhang Zichen, kau memang berani. Tunggu apa lagi, kejar cepat. Baik. Tuan Muda Zhang, tolong lepaskan saya. Saya janji takkan beritahu Wei Wushuang tentang awak. makin cakap makin aku marah. Aku Tuan Muda Sulung, keluarga Zhang yang hebat. Tapi dipaksa oleh kamu semua, sampai terpaksa melarikan diri dari Jiangzhou. Ini bukan salah saya, semuanya berpunca daripada Wei Wushuang. Wei Wushuang aniaya aku. Kau pun terlibat sama. Kalau hari ini aku tak kerjakan kau sebelum lari, rugilah aku. Apa kau nak buat aku beri amaran pada kau kalau kau berani sentuh aku? Keluarga Lin takkan lepaskan kau. Tak payah berlagak jadi wanita suci. Aku kerjakan kau. Itu tuah kau. Si Zhang itu. Kalau kau berani sentuh aku akan bunuh diri. Nak takutkan aku ke? Biar aku beritahu kau. Walaupun kau tak mati hari ini lepas aku selesai dengan kau, aku akan tutup mulut kau dan bunuh kau. Tolong. Diam, jangan menjerit. Kalau jerit lagi, aku cekik kau sampai mati. Berhenti. Yeshuan, Dia berhutang darah dengan keluarga Ye. Nyawanya adalah milik aku, biarpun kamu berdua saling menggigit nyawa anjingnya itu. Bukanlah urusan anjing seperti kau untuk tamatkan. si Ye itu, aku jadi begini hari ini semuanya. Sebab kau, sekarang aku dah tak ada apa-apa. Aku tak takut apapun lagi. Aku akan lawan kau habis-habisan. Kau cari nahas. Lawan aku, kau ada kekuatan ke? Si Ye itu, apa sihir yang kau guna pada aku? Tak perlu aku cakap. Sekejap lagi kau akan tahu.
Ah. Kenapa aku ambil lampu nih? Aku. Ah. Sakitnya. Kenapa aku ambil botol nih? Tak nak. Gigi aku. Memang Tuhan itu adil si Ye itu. Kau pun ada di sini. Tak payah aku cari kau lagi. Hari ini kau tak akan dapat lari. Kalau aku nak pergi, siapapun tak boleh halang. Serang sekarang. Tengok kau nak lari kemana. Cari nahas. Cari nahas. Mari tengok. Siapa lagi nak halang aku? Budak ni ada arus elektrik pada badannya. Sampah yang tak berguna. Nasib baik si malang ini. Masih ada tangkap dia, boleh juga lapor pada Tuan Gubernur. Zhang Zichen, aku sumpah kau mati terseksa. Tunggu dulu. Boleh pergi. Tinggalkan gambar itu. Wei Wushuang, kau memang bodoh, dia cuma reka cerita kosong pun kau percaya. Korang semua. Kau berani permainkan aku. Aku Zhang Zichen jadi begini semuanya. Sebab kau, apa salahnya permainkan kau sekali? Dah terhantuk baru tengadah. Bila dah hantar kau ke kediaman Gubernur. Aku nak tengok kalau kau masih berani macam ni. Tunggu, bawa dia ke kediaman Gubernur, tak perlu susahkan kau. Mulai sekarang, dia milik aku. Kumpulan Zhang milik kau. Ikut segala aturan Cik Muda Yun. Yun Shenan. Apa kau nak buat? Soalan bagus, kejap lagi kau akan tahu. Ada orang tak? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhang Zichen, sel penjara ini kau udah biasa tinggal, aku sendiri yang pilihkan. Cik Muda Yun, tolong lepaskan aku. Aku sanggup kerja hamba jadi hamba abdi kau. Aku tak mampu bela hamba yang begitu mahal. Cik Muda Yun. Cik Muda Yun, tolonglah. Rayu pada Tuan Gubernur, anggaplah aku macam kentut dan lepaskan saja. Nampaknya sekarang, orang yang tentukan hidupmu bukan Gubernur. Yeshuan, kenapa korang berdua bersama? Dah terang lagi bersuluh, tak nampak lagi ke? Rupanya kau bantu dia balas dendam, fitnah dan perangkap aku. Bukan memerangkap, apatah lagi memfitnah kau. Sangat zalim, 10 nyawa pun tak cukup. Sekarang aku beri peluang tebus salah jika berjaya. Kau boleh pergi. Kau nak tak? Aku nak, asalkan boleh keluar dari sini. Aku buat apa saja. Kau yang cakap ya. Sekarang, jadi saksi utama. Bongkar semua kejahatan yang Wei Wushuang lakukan. Kalau aku cakap, korang akan lepaskan aku. Kau rasa kau masih ada ruang untuk tawar-menawar denganku? Aku cakap. Namaku Zhang Zichen. Aku buat laporan rasmi. Jiang Zhou, anak hartawan kumpulan Wei Wushuang 6 tahun lalu langgar orang sampai mati sebab mabuk. Semua jenayah ini sudah cukup untuk Wei Wushuang meringkuk dalam penjara seumur hidup. Zhang Zichen, aku teringin sangat nak bunuh kau sendiri. Tapi mati begitu, terlalu mudah buat kau. Hidupku sekarang lebih teruk dari mati. Aku tak boleh buat jahat lagi. Aku merayu padamu, kasihanilah aku. Lepaskanlah aku. Aku kasihan padamu, pernahkah kau kasihan pada ibuku? Aku tak bunuh kau. Itu sudah belas kasihan terbesarku. Aku sanggup bertaubat. Aku sanggup tebus dosa. Asalkan kau lepaskan aku. Aku akan ziarah kuburnya dan jaga makamnya seumur hidup. Kau tak layak. Sepanjang hayat ibuku Marwah lebih penting dari nyawa. Mana mungkin tangan kotormu mencemari tempat persemadian rohnya? Yeshuan, kau dah kata kalau aku dedah jenayah Wei Wushuang, kau akan lepaskan aku. Jangan bodoh. Dia cuma mainkan kau. Jom pergi. Banyak lagi perkara nak buat hari ini, tak perlu di sini. Buang masa bercakap dengannya. Yeshuan Yun Shenan, korang mungkir.
Janji tunggu aku keluar nanti. Aku tak akan lepaskan korang. Kau tak akan dapat keluar. Ini adalah kubur kau. Kau akan mati di sini. Dan riput di sini. Menyinggung serentak, 3 keluarga besar Wei, Yun dan Zhang, 3 keluarga besar ini. Kumpulan Lin kita nampaknya akan ditimpa bencana besar. Nyonya tua, apa yang patut kita lakukan? Semuanya salah kamu. Masalah yang kamu cetuskan. Mana saya tahu apa nak buat. Nyonya tua, berita buruk. Kumpulan Wei telah memancing semua pemegang saham. Saham kumpulan Lin jatuh merosot. Sistem syarikat telah lumpuh. Kumpulan Lin sudah tamat. Syarikat Lin sudah tamat. Sudah tamat. Nyonya tua, Wei Wushuang itu sangat kejam dan zalim. Dia memusnahkan kumpulan Lin. Langkah seterusnya, mungkin dia akan menyerang kita. Cepat kemas barang. Bawa semua simpanan. Tinggalkan Bandar Jiang. Sekarang juga Hutang darah belum dibayar. Kamu semua tak boleh kemana-mana. tak habis-habis lagi. Kamu nih memang macam hantu. Saya dah kata, selagi hutang pada keluarga Ye tidak dituntut satu persatu, saya akan jadi seperti hantu yang menghantui kamu seumur hidup. Kamu menang. Kami tak mampu lawan. Tapi kami boleh lari. Sekarang, segala milik keluarga Lin. Semuanya milik kamu. Warner, jom kita pergi. Tanpa keizinan saya hari ini, saya nak tengok siapa yang berani keluar dari bilik ini. Ye Xuan, apa yang berlaku pada keluarga Lin, semuanya adalah kerana kamu. Kamu masih tak puas hati lagi? Keluarga Lin jatuh ke tahap ini hari ini. Semuanya salah sendiri. Tuan Muda Ye hanyalah menegakkan keadilan. Awak panggil dia Tuan Muda Ye. Rupa-rupanya Wei Wushuang dan syarikat Zhang syarikat Lin bermusuh. Semuanya angkara kamu. Betul? Seterusnya, ialah Wei Wushuang. Walaupun keluarga Lin jatuh, tapi ahli keluarga Lin masih ada marwah. Biarpun mati kebuluran, takkan mengemis untuk hidup dan memalukan nenek moyang. Jangan berlagak mulia. Awak ingat saya tak tahu. Selama bertahun-tahun ini awak pindahkan secara rahsia aset syarikat Lin. Walaupun awak lari dari Jiangzhou. Awak masih boleh hidup senang untuk seumur hidup. Awak cakap merapu. Jangan buang masa. Saya sudah maklumkan Bang untuk bekukan semua dana di bawah nama awak. Sekarang, kamu semua sudah tidak punya apa-apa. Kamu semua mahu paksa perempuan tua ini ke jalan mati ya? Saya akan lawan kamu. Sekarang awak pun tahu, rasa dipaksa ke jalan mati memang tidak senang kan? Ye Xuan, lepaskan Nyonya tua. Saya yang aniaya ibu awak. Kalau nak balas dendam carilah saya. Cari awak. Baiklah. Dulu saya korbankan kornea supaya awak boleh melihat. Sekarang, saya mahu ambilnya balik. Kasihanilah kami. Berilah sedikit wang. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Berilah sedikit wang. Orang asing yang budiman, kasihanilah kami. Berilah sedikit wang. Bukankah ini nyonya besar keluarga Lin? Dah, buat banyak jahat, kamu pun ada hari ini. Memang balasan Tuhan. Benar-benar harimau dibuli anjing. Hanya seorang rakyat jelata. Berani bully saya. Jika kegemilangan keluarga Lin masih ada, saya akan seksa kamu hidup-hidup. Nyonya tua, jangan maki lagi. Simpanlah tenaga. Sekarang mereka semua mahu lihat kita jadi bahan ketawa. Ketawa? Keluarga Lin saya bila pernah diketawakan orang. Selagi saya masih hidup. Keluarga Lin hanya jatuh seketika, takkan jatuh selamanya. Nyonya tua, adakah keluarga Lin benar-benar boleh kembalikan kegemilangan dahulu? Boleh. Pasti boleh. Dulu ketua keluarga mengembara. Kenal ramai kawan kaya. Kita lawat mereka satu persatu. Pasti ada orang akan bantu syarikat Lin bangkit semula. Dah jatuh miskin begini masih lagi berangan. Memang tak serik-serik? Biar saya beri pengajaran kepada 2 orang jahat ini. Tak perlulah. Orang jahat akan kena balasannya. Akan ada orang bertindak. Beri mereka pengajaran bagi pihak kita. Benar-benar ada jalan keluar. Warner, tunggu sekejap, Tuhan hantarkan wang untuk kita. Nyonya tua, jalan raya sangat sesak, Anda harus berhati-hati. Nyawa saya panjang, si buta tua. Pernah meramal, saya boleh hidup sampai 99.
Ah, Nyonya tua, apa dah jadi di mana Anda tolonglah bersuara? Siapa? Siapa kamu? Mata sudah tidak nampak. Tapi suara saya mesti masih boleh kenal kan? Ye Xuan? Itu kamu? Apa kamu buat pada Nyonya tua? Dia sudah mati. Mati dengan cara yang sama seperti kamu aniaya ibu saya dulu. Roda berputar ini memang balasan karma. Apa kamu cakap? Nyonya tua dah mati? Tak mungkin kamu tipu saya. Kamu tipu saya. Dah mati, hahaha. Semua dah mati, semua mati, hahaha. Wei Wushuang, giliran kamu. 3, 2, 1. Dari jangkaan saya, lewat 3 saat. Tapi kau akhirnya datang. Wei Wushuang, sudah lama aku menanti. Menunggu ajal. Berani mencabar aku. Yeshuan, hidup ini singkat, tapi kau sengaja cari jalan pintas. Memandangkan kau yakin aku akan mati. Berikan aku jawaban. Kenapa dulu kau mesti musnahkan keluarga Ye? Orang yang akan mati, tak salah beritahu kau. 3 tahun lalu, keluarga Wei mula berniaga. Dada, mahu pinjam jeti keluarga Ye. Si tua bangka itu bukan sahaja tak kerjasama, malah mahu lapor kami. Jadi, kau berpakat dengan syarikat Zhang dan syarikat Lin untuk bunuh keluarga aku. Betul. Di Zhangzhou, syarikat Wei adalah Tuhan. Ikut aku makmur, lawan aku mati. Dulu begitu, hari ini pun sama. Demi Wang, kau sanggup jual dadah yang rosakkan bangsa. Kau masih manusia ke? Hari ini, demi keluarga Ye, demi rakyat Jiangsu, aku tak akan biarkan kau hidup. Hahaha. Berlagak sungguh. Baru saja tadi, sudah tengah malam, di Jiangzhou. Sebelum pukul 12 Gabenor yang berkuasa. Selepas pukul 12, akulah Wei Wushuang yang berkuasa. Tak payah banyak cakap. Suruh orang suruhanmu keluar. Hari ini, aku laksanakan hukum Tuhan untuk hapuskan kau. Aku tahu kau hebat berlawan, tapi berapa ramai kau boleh lawan? 10 orang, 100 orang, atau 1000 orang? Walaupun kau panggil 1000 orang, aku cuma perlu bunuh kau seorang, dan kau akan kalah segalanya. Simpan saja kata-katamu. Beritahu itu pada Raja Maut. Pengawal, Aku mau tengok berapa ramai kau boleh panggil. mana semua orang pergi mari ke sini sekarang. Jangan buang masa lagi orang-orang kau takkan datang. Cik Muda Yun, apa maksud kata-katamu itu? Tadi semasa kau berlagak sombong di sini. Semua orang-orang kau sudah ditumpaskan oleh orangku. Sekarang di luar. Semuanya guru bela diri keluarga Yun. Kau mahu mereka masuk? Wangsa terkemuka Jiangzhou, Cik Muda Yun yang hebat. Sanggup bekerja sama dengan menantu tumpang yang tak guna. Kau tak takut ditertawakan orang. Menang jadi raja? Hanya mereka yang kalah akan ditertawakan orang. Lagipun berbanding Tuan Muda Ye, kaulah yang tak guna. Syarikat Wei setia kepada keluarga Yun kamu. Yun Shenan, kenapa sebenarnya engkau buat begini padaku? Syarikat Yun adalah ketua perniagaan Jiangzhou. Sebagai teladan, kami harus hapuskan kejahatan. Keluarga Wei kau sangat kejam menjual dadah menyakiti rakyat. Satu alasan ini saja, cukup untuk hapuskan keluarga Wei dari Jiangzhou selamanya. Wei Wushuang, zaman kegemilangan kau sudah berakhir. Sekarang, masanya untuk kau bayar hutang.